Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan subjek reka bentuk dan teknologi, iaitu unit 2, reka bentuk. Di bawahnya mempunyai beberapa tajuk penting, iaitu kerjaya, apresiasi dan juga elemen penting di bawah reka bentuk. Untuk maklumat yang lebih lanjut, mari kita lihat slide yang telah disediakan. Bagi pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh merujuk buku teks RBT muka surat 19 sehingga 23 yang mana akan menyentuh topik kerjaya, apresiasi dan elemen reka bentuk. Sebelum kita mulakan pembelajaran, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan dua kemahiran reka bentuk berdasarkan pilihan kerjaya tertentu. Yang kedua, murid dapat mengemukakan dua apresiasi terhadap reka bentuk produk. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 elemen dalam reka bentuk produk. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat topik yang pertama, iaitu kerjaya pilihan saya. Kerjaya yang disenaraikan di bawah mempunyai hubungan rapat dengan kemahiran reka bentuk. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama ialah pereka grafik. Jadi apakah bidang tugas pereka grafik? Mereka menggabungkan unsur kesenian dan juga teknologi dalam menghasilkan visual. Kalau kamu dapat lihat, iklan-iklan maupun website laman sesawang itu adalah hasil daripada idea dan kemahiran daripada seorang pereka grafik. Dan banyak lagi yang mereka lakukan sebenarnya. Seterusnya ialah chef. Chef bertujuan untuk menghasilkan rekaan serta corak dengan susunan yang sesuai. Hasil gabungan ini menghasilkan makanan yang nampak menarik dan juga menyelerakan. Kita sendiri pun bila kita lihat makanan tersebut dihias dengan baik, corak yang kreatif dan susunan yang sangat teliti, kita rasa terpanggil ataupun kita rasa macam nak cuba makanan tersebut. Jadi kalau kamu pergi kedai-kedai yang seperti kedai kek ataupun kedai-kedai pastry, kita lihat betapa kreatifnya orang yang menghasilkan pastry tersebut menghias kek. Seterusnya ialah pereka fashion. Mereka mengkombinasikan hasil daripada lakaran menerusi gabungan warna, tekstur pakaian, bahan pakaian dan aksesori supaya pakaian tersebut lengkap dan juga cantik sesuai dengan pelanggan yang menempah. Jadi kalau kamu dapat tahu bahawa sekiranya kamu jadi pereka fashion yang terkenal, gaji dan pendapatan yang kamu akan perolehi sangat lumayan. Selesai 3 kerjaya tersebut, kita beralih kepada kerjaya lain yang ada hubungan dengan kemahiran reka bentuk. Yang pertama ialah juru animasi. Okey, apa tugasan mereka? Mereka melakukan pembabitan proses mereka bentuk karakter, latar belakang, konsep dan papan cerita untuk sesuatu animasi. Kalau kita tahu bahawa sekarang ini yang popular Ejen Ali, Upin Ipin dan sebagainya adalah hasil daripada rekaan daripada juru animasi. Kerjaya juru animasi sekarang mula mendapat tempat di hati masyarakat kerana pendapatan dan kestabilan kerja tersebut. Namun tidak semua orang boleh menjadi juru animasi kerana mereka perlukan kemahiran dan juga digabung dengan kesenian yang sangat tinggi. Kerjaya yang terakhir ialah arkitek. Jadi apa tugasan arkitek? Arkitek ditugaskan untuk membuat lakaran dan menyediakan reka bentuk yang sesuai seperti yang dikehendaki oleh pelanggan. Persoalan yang cikgu ingin timbulkan, apakah kerjaya pilihan kamu? Adakah senarai yang cikgu tunjukkan tadi adalah salah satu daripada pilihan kerjaya kamu? Sekiranya ya, teruskan belajar bersungguh-sungguh sehingga ke peringkat yang paling tertinggi dalam aliran yang boleh membawa kamu kepada cita-cita kamu itu. Baik, selesai dengan kerjaya pilihan, kita beralih kepada apresiasi reka bentuk. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan apresiasi? Apresiasi reka bentuk bermaksud penghargaan terhadap sesuatu reka bentuk yang telah dihasilkan.
Jadi kalau kamu dapat lihat apa-apa barang sekalipun di sekeliling kamu, itu mempunyai reka bentuknya yang tersendiri dan juga fungsinya yang tertentu. Mari kita lihat apresiasi terhadap reka bentuk botol air. Jadi yang di sebelah kiri, botol air berwarna biru gelap. Botol air ini menggunakan penutup jenis pusing tu lah. Kita pusing sama ada kita nak ketatkan ataupun kita nak longgarkan. Jadi ianya mudah untuk diminum dan penutup dia yang kukuh membolehkan air tidak tumpah. Itu adalah kelebihan dia. Berbanding di sebelah kanan dia berwarna merah, botol air tersebut berkonsepkan jenis sedutan ataupun dia menggunakan jenis seperti straw untuk minum dia. Jadi apakah apresiasi terhadap botol air ini? Ianya tidak perlu membuka ataupun menutup penutup botol air tersebut lah. Jadi penutup dia berbentuk straw, dia hanya naikkan straw tersebut dan boleh terus minum. Tak ada proses untuk pusing nak longgarkan ataupun nak ketatkan, itu tidak perlu lagi. Reka bentuk botol yang paling kanan sekali itu berwarna biru yang berbentuk petak itu mempunyai pemegang ataupun tempat pembawa. Jadi ia memudahkan botol ini untuk dibawa ke mana-mana sahaja berbanding botol yang di sebelah kiri kamu tu. Jadi di antara ketiga-tiga botol air ini, yang mana menjadi pilihan kamu? Kita sudah tiba untuk aktiviti murid yang pertama, iaitu menyatakan apresiasi terhadap produk. Produk yang dimaksudkan ialah kotak pensel. Seperti mana yang kamu dapat lihat, kita ada 3 jenis kotak pensel di bawah. Jadi, sila nyatakan apresiasi ataupun kelebihan kotak pensel tersebut mengikut corak dan juga fungsi-fungsi yang lain. Kamu punya masa 30 saat untuk memikirkan perkara tersebut. 30 saat bermula sekarang. Cikgu harap kamu sudah selesai dengan jawapan. Mari sama-sama kita bincang apresiasi terhadap reka bentuk kotak pensel. Reka bentuk kotak pensel yang pertama berbentuk segi 4 tepat. Jadi apakah apresiasi ataupun kelebihan dia? Kelebihan dia ialah mempunyai ruang yang besar dan mampu menyimpan alatan tulis yang lebih banyak lah. Jadi kalau di sebelah tengah pula, kotak pensel ini diperbuat daripada aluminium dan mempunyai konsep yang bertingkat. Jadi alatan tulis boleh disusun dengan lebih kemas dan senang untuk apabila kamu nak gunakan. Kotak pensel yang berwarna ungu yang di sebelah kanan sekali itu yang biasa sekali yang kamu lihat di sekolah. Jadi kotak pensel ini mempunyai pemegang dan juga zip. Jadi apakah kelebihan dia? Kotak pensel ini ringan dan mudah dibawa ke mana-mana sekalipun. Kita beralih pula kepada subtopik yang seterusnya, iaitu elemen dalam reka bentuk. Ini adalah 7 elemen yang terdapat dalam reka bentuk. Garisan, rupa, bentuk, tekstur, warna, ruang dan nilai. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita lihat slide seterusnya. Kita lihat elemen yang pertama dalam reka bentuk, iaitu garisan. Kita baca di bawah, setiap garisan mempunyai fungsi dan makna tertentu. Jadi, garisan ini berada di mana-mana sahaja produk, barang maupun kenderaan dan juga bangunan itu sendiri. Jadi, kalau kat telefon ni, garisan dia seolah-olah garisan yang lurus, ada juga garisan yang melintang. Begitu juga pada kereta mempunyai garisan-garisan yang mempunyai fungsi yang tertentu. Elemen yang kedua iaitu rupa. Rupa merupakan permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sempadan. Rupa terbahagi kepada 2 iaitu geometri dan juga organik. Kalau kamu dapat lihat, bentuk geometri adalah bentuk yang mempunyai segi ataupun sudut. Kita lihat segi 3, segi 4 tepat, segi 4 sama
dan sebagainya lah. Rupa organik pula tidak mempunyai bentuk yang spesifik ataupun tetap. Jadi, apakah contoh organik? Contohnya manusia, haiwan dan banyak lagi. Kita teruskan elemen yang ketiga iaitu tekstur. Apakah contoh tekstur? Contohnya ialah kasar, licin, kesat, halus, lembut dan berkilat. Gambar di atas menunjukkan permukaan lantai rumah yang licin. Berbeza pula dengan gambar yang di bawah yang menunjukkan tar di jalan raya yang mempunyai permukaan yang kasar dan kesat. Selesai dengan elemen tekstur, kita beralih kepada elemen saiz. Saiz ini mudah difahami apabila kita membandingkan di antara dua objek, kita boleh tahu bahawa objek tersebut sama ada ia besar, kecil ataupun sederhana. Kita teruskan lagi dengan elemen warna. Warna dapat memberi kesan kepada objek dan orang yang melihatnya. Apakah contoh dia? Contohnya di sebelah kanan kamu, baik gambar bilik tersebut sangat ceria dan juga mempunyai gabungan warna-warni. Warna yang terang ini dipanggil sebagai warna panas. Ianya dapat menimbulkan suasana yang ceria, riang dan bersemangat. Lazimnya digunakan di bahagian ruang tamu. Berbeza pula dengan gambar yang di bawah, menunjukkan bilik yang berwarna biru kehijauan, iaitu warna sejuk. Warna sejuk dapat menimbulkan suasana yang redup, tenang dan damai, maka ia sesuai diletakkan ataupun diaplikasikan di dalam bilik tidur untuk proses tidur yang lebih nyenyak. Elemen yang keenam iaitu ruang. Ruang merujuk kepada keluasan sesuatu tempat. Jadi kalau tempat itu sempit, maka suasananya menjadi sempit dan padat. Sekiranya ia lapang, ia dapat keselesaan dan juga flexibility dari segi kita nak pergi satu tempat ke tempat yang lain. Elemen yang terakhir ialah nilai. Nilai merujuk ataupun dikaitkan dengan warna. Kita baca di bawah, perubahan warna bagi sesuatu rona warna. Kita lihat gambar di sebelah kanan merujuk kepada gambar perubahan waktu petang ke waktu malam, yang mana kita tahu waktu petang kita suasana yang cerah, bila nak beralih kepada malam kita ada sunset, kita ada matahari terbenam, maka perubahan warna itu disebut sebagai nilai warna lah. Kita sudah selesai membincangkan ke-7 elemen dalam reka bentuk. Sekarang masanya untuk kita membincangkan elemen dalam reka bentuk yang terdapat pada menara berkembar KLCC. Kita lihat elemen yang pertama iaitu garisan. Jadi KLCC mempunyai banyak garisan yang melintang. Seterusnya ialah bentuk. Jadi bentuk KLCC ini seperti silinder yang memanjang dan yang tirus di bahagian atas itu seperti bentuk kon. Tekstur pula. Tekstur KLCC ini licin kerana diperbuat daripada kaca dan besi. Manakala elemen warna pula ialah berwarna kelabu kerana mirip kepada warna besi. Seterusnya ialah ruang. Baik, ruang bagaimana kita nak nyatakan? Ruang KLCC luas dan lebar di bahagian bawah dan agak tirus ataupun terhad di bahagian atas. Semakin lama semakin mengecil. Jadi ia dapat menstabilkan bangunan tersebut. Dan akhir sekali ialah rupa. Baik, KLCC menggabungkan ataupun mempunyai gabungan geometri dan organik. Selesai menyatakan elemen pada KLCC tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton dan diharapkan dapat pemahaman yang baik berkenaan dengan topik pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan pembelajaran sebentar tadi? Sekiranya anda rasa pembelajaran itu menarik, sila like, share dan subscribe. Sekiranya ada sebarang komen dan penambahbaikan, bolehlah tulis di bawah, ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.